Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa waibulil fuqara ila siratin mustaqim. Allah. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, hidayah, inayah Allah, semuanya terkandung di dalam nikmat yang paling besar, iaitu nikmat anugerah hidup yang diberikan kepada kita. Yang mana hidup yang kita rasakan, yang diperkurniakan oleh Allah, kita menyerahkan balik bahawasanya kita tidak memiliki hidup dan kita hanya mengingat bahawa hidup ini adalah hak dia. Jadi kita mengingat apa yang disuruh kita sampaikan, apa yang disuruh Allah untuk kita mentajalikan dalam kehidupan kita, itulah sebenarnya. Jadi tidak adalah kedirian, keakuan diri kita. Yang ada semata-mata seluruh di dalam awal, akhir, zahir, wa batin. Seluruhnya tadi kita ni tak ada. Semuanya yang ada hanya dia. Dia yang menguasai kita. Dan menguasai 7 petala langit, 7 petala bumi dan sekalian alam ini. Seperti mana yang semalam dah diumpamakan seperti sebuah bekas. Di dalam bekas tu adalah ada dunia, ada akhirat, ada syurga, ada neraka, ada lauh mahfuz, ada semua dalam tu. Dan sekalian alam tu meliputi tu adalah nur, sifat rahsia dia tadi. Bila kita kenal ke rahsia dia, kita tahulah bahawa semua tu nanti nampak semuanya yang menyatakan tu adalah dirinya. Maka tak ada kullu man 'alaiha fan, baru kita lebur semuanya. Jadi sekalian alam tu tadi, bekas tu tadi, dalam tu ada semua, ada isi-isinya dalam tu, 7 lapis langit, 7 lapis semuanya sekali tu tadi, syurga, neraka semua dalam tu. Dan lapisan yang meliputi tadi sekian alam tu adalah cahaya yang amat terang. Dia yang menyuluh tadi di alam dunia dan di alam apa pun. Dari Nur Muhammad dia meliputi sifat Allah rahsia tu tadi yang nak kita kenal. Dia itulah yang menyampaikan kenderaan untuk sampai kepada keesaan Allah. Untuk kita sampai, bila sampai kita mengetahui, barulah tak ada lah, semuanya tak ada, semua semata-mata dia menceritakan diri dia. Baru mudah kita akan faham diri kita yang di luar, yang di mana pun semua kita menyaksikan dirinya. Tak ada lain. Baik dia malaikat, baik dia nabi-nabi, baik dia iblis ke kuncu-kuncunya, apa saja pun yang kita nampak, semuanya kita nampak Allah lah terlebih dahulu. Sebab Allah lah yang menyatakan, menzahirkan, mentajalikan sekalian yang ada di sekian alam ini. Tapi kalau kita tidak sampai, kita ataupun kita hanya sekadar cakap je la ilaha illallah, tapi kita tak sampai pada yang katakan tadi, yang ada, yang betul-betul kita nafikan dan kita isbatkan betul-betul dia, maka kita tak sampai lagi, maka kita tak akan faham. Kita tetap nanti akan menyalahkan ni betul, ni salah. Jadi konsep tu akan konsep kedirian. Ada dia dah mula merasa ada kedirian. Bila ada kedirian, itulah tadi, saya sendiri pun bila ada kedirian, dia akan jadi tak seronok, dia akan jadi tak tentu arah, dia akan jadi tekanan di hidup kita ni. Jadi semua kita buat tak kena. Habis bila kita cepat balik, duduk balik, oh ya Allah, kau selamatkan aku balik. Mana kita dah duduk dalam keleburan dengan dia, baru kita nampak nanti sekian alam ni semua kuasa dia. Dia nak menentukan tadi, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
Cukup Allah katakan dia tak payah siapa-siapa nak arahkan dia. Cukup dia kata, bila aku katakan kun, jadi maka fayakun. Jadi sejak awal penciptaan daripada yang mula-mula awal tadi, Allah ciptakan Nur Muhammad ke apa ke, sampai pada masa sampai orang dah masuk syurga, dah hitung semua, dah tak ada apa semua dah. Itu daripada awal tu tadi sampai akhir tu tadi semuanya berada dalam kun fayakun Allah. Maka semua tu kita lihat apa pun yang belakang-belakang perihal hidup baik ke tak baik kita dulu, itu semua atas kun fayakun Allah. Elok ke tak elok, baik ke tak baik, buruk ke tak buruk, tetap itulah keesaan dia menentukan qadar tu tadi. Itu kita nak kena faham. Bila kita dah faham tu, makna kita dah berada faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan soleha wala yusyrik bi ibadati rabbih. Makna kita dah pertemuan dengan Allah. Apa tanda pertemuan dia? Lebur semua. Yang ada hanya esa dia. Jadilah amal soleh, jadilah kita tidak mensekutukan Allah. Kita tak mau lagi ada dua lagi. Ada kita, ada Allah, tak ada. Dia tak ada. Dia dah mengetahui, Allah memberi faham di situ. Jadi perjalanan itu, hidup itu yang kita tempuh. Sebab kita nak pegang tu, kita nak dapat ni tadi sampai pada Allah tu susah. Tapi tak, kalau betul-betul Allah bagi, memang Allah nak kita ni jumpa dia. Sebab dia tak pernah pun tinggalkan kita, tak pernah benci. Tapi cuma lagi kita rasa macam payah. Sebab apa payah tu? Sebab nafsu amarah kita telah mendahului. Jadi kita memang payah dulu. Tak apa. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri. Susah yang menempuh jalan Allah, dalam susah senang. Sebab kita dah maknanya dah menanggung kesalahan-kesalahan yang dulu tu tadi menyebabkan kita terhijab. Jadi bila kita nak Allah tu buka satu-satu. So buang. Alam nasyrah laka sadrak. Buang. Kan aku telah lapangkan dada. Maknanya Allah dah bagi tahu, dia dah, jangan datang bawa apa-apa kepada aku. Melulu kau kepada aku tanpa ada nak sesuatu daripada aku. Dan tanpa ada hajat-hajat daripada diri kau, walaupun satu hajat, datang kepada aku. Kalau kau bawa ada satu je contoh hajat nak jumpa kepada aku, nescaya kau tak akan bertemu dengan aku. Sebab aku dah kata alam nasyrah laka sadrak, buang. Wada'na anka wizrak allazi. Aku dah kata jangan buat apa-apa, kosongkan semua betul-betul semata-mata. Barulah kau akan bertemu dengan bertemu tu cukup nikmatlah. Di situ sebenarnya. Jadi bila kita ni bila rasa tak nikmat ni, kita buat sesuatu tu ada sebab. Penatlah kita. Jadi sesuatu itu kita tak dapat, kita rasa penat kan. Aku dah buat ni macam tak dapat ni. Tapi kalau kita buat betul-betul, falyamal amalan soleh wala yusyrik. Kita bukan sesuatu kita buat bukan untuk kepentingan kita, tapi betul-betul nak menyatakan dialah yang melakukannya, bukan. Itulah dia. Itulah yang dikatakan manis tiada pahit. Betul-betul mengesakan Allah tu, yang Rasulullah bagi tahu. Selain tu ada hajat satu pun tak boleh. Masih lagi tak bertemuan dengan Allah. Malah nanti Allah uji kamu, dia bagi apa yang kau nak je. Tak payah jumpa aku, tak apa. Malanglah nasib kita. Kita kan apa-apa kan nak sentiasa melihat Allah. La ilaha illallah. Tak ada semua, yang ada hanya, tentulah yang ada hanya Allah tu. Kita nak rasakan dia aje, tak mau rasa ada diri kita, ada siapa-siapa. Tu. Jadi inilah konsep dia keberuntungan ni. Memang kita nak bagi faham pada penghujung zaman ni memang payah. Tapi tak apa. Sama Allah yang dulu dan sekarang, bila-bila pun tetap Allah. Kalau kita mohon, dia akan tak ada alasan katakan ni penghujung zaman ni manusia banyak silap. Jangan kita salahkan manusia keliling kita. Kita dah dibagi jalan terus. Kita beruntung dipilih oleh Allah untuk duduk jalan, sentiasa merasakan tidak ada kedirian kita, yang adanya teruskan. Itulah yang paling besar kurniaan Allah. Hidup kita ni Allah nak tengok di situ. Bukanlah saya cakap tak boleh buat puasa, tak boleh zakat, tak boleh solat. Buat tu semua, tapi yang penting Allah lagi perhati dalam kita. Kalau kau solat kau lalai, taulah.
Kalau kau solat apa dalam keadaan kau ingat Allah sikit, fawailun lil musallin allazina. Allah tu kan tak bagi solat, tapi dia tak nak engkau menghadap dia, hati engkau ke lain. Engkau ada merasa diri lagi. Itu lalai tu. Dia nak sampai Allahu Akbar, kita dah rasakan dia yang sebut dia yang berdiri, dia yang rukuk, dia yang semua dia. Kita tak rasa kita rukuk tu kita. Dia semua. Manisnya tadi ibadah yang orang yang mana ibadah taraf, dia taraf cinta pada Allah. Kita gitu. Agama ni maknanya mengajak kita kepada siapa yang Khalik, pencipta kita. Dia jadikan kita daripada apa? Ar-Rahman. Kasih sayang tu, maka dia ingin dia kenal dirinya, ingin dikenali sebab kasih dia ada perasaan kasih sayang yang kuat. Maka terjadi. Jadi kita berasal daripada Allah yang berunsur Ar-Rahman, pengasih ataupun pemurahnya. Pengasih dan pemurah sangat, ya Allah. Itu tadi. Sampai murahnya dia jadi yang kita. Kan? Jadi kita tak hargai. Kita ni baka yang bukanlah kita anak Allah, bukan. Maknanya kita ni terjadi daripada Allah, bukan terjadi daripada orang lain. Jadi bila kita faham ni, nanti semua pun kita nampak semuanya ada posisi masing-masing yang Allah jadikan. Jadi kita tak akan, ngapa iblis kau berhentilah, jangan buat benda tak elok. Mana boleh. Itu dah skrip Allah bagi kat dia. Skrip Allah bagi malaikat, dia sentiasa taat ibadah pada Allah. Kalau satu bab dia. Pegang arah. Kalau tulis je kan. Cabut nyawa. Macam kita ni ada buat salah, ada buat betul, ada salah kan. Tapi kita pindahlah. Mana buat betul salah tu, tapi kita yang pentingnya Allah bagi tahu wa qada rabbuka alla ta'budu. Itu kita adalah nilai kita adalah kita berusaha tetap taati kita dengan Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh, mana kita faham. Kita penting utamakan dah. Kita tak rasa ada diri, kita utamakan dia. Baru kita akan nampak semua ni Allah Ta'ala punya perbuatan-perbuatan iblis ke apa. Sebab kita dah faham, kita dah duduk dalam keselamatan, keamanan Allah. Allah janji tak ada diri kita dah kan. Kita dah. Jadi kita akan nampak lah. Sebelumnya kita bercampur bau, kita tak sedar. Saya nak bagi satu cerita dulu lah. Ni dulu orang dulu dia kalau pakai sihir, dia untuk nak dapatkan hajat dia. Sihir ni macam fitnah. Sihir ni dia yang sangat bahaya lah. Lebih jahat daripada pembunuhan. Macam mana dia buat? Maknanya dia benci seseorang tu sihir, ataupun orang upah dia kata sihir. Jadi dia buat tadi orang tu tadi tiba-tiba jatuh sakit. Kemudian orang tu sakit, dia pergi keliling kampung, keliling tempat tak boleh baik. Nanti dia sihir balik dalam mimpi dia, yang boleh ubat dia yang bagi sakit tadi. Tu sihir Dajjal, sihir fitnah. Ini saya nak cerita supaya kita ambil faham. Ini dah berlaku. Yang dulunya jadinya sikit-sikit. Sekarang ni dah terlampau besar. Gitulah ibarat dia. Jadi dia nak sesuatu hajat dia tu, dia akan sakitnya orang tu, sihir. Dia sakit, orang yang sakit kena sihir ni pergi banyak tempat tak boleh. Rupanya orang lain kata semua dia pun dapat tanda orang yang ni. Jadi dia tak tahu orang ni yang buat. Faham tak? Jadi dia pergi jugalah nak baik kan. Boleh baik ni, ni. Aku bagi satu air apa penawar ke obat ke apa kan. Obat ke kayu ke apa benda lah. Dalam tu pun dia sihir lagi. Dia pun masukkan. Baik. Tapi jangka hayat yang dia kata tu 3 bulan. Nanti dia sakit balik, dia kena datang balik. Lepas tu datang 3 bulan, kena sakit lagi. Dia pergi banyak tempat tak boleh. Dia je juga. Sampai makan dah sampai berbelas kali. Dapat tak dia duit ahli sihir tu? Dapat tak keuntungan dia tu? Dia ambil. Tu pasal orang ahli sihir ni dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Dia tak boleh. Dan orang dah minta upah sihir orang ni pun sama juga, dilaknat juga. Tak boleh.
Jadi berat dia lebih, maknanya sihir ni dia akan mendatangkan fitnah, dan fitnah ni lebih jahat daripada pembunuhan. Dia disakitkan orang tu, tapi orang tu tak tahu. Yang baik kan dia juga yang tahu. Nanti berbulan dia sakit balik, dia dapat lagi. Dia dapat lagi. Orang ni tak tahu siapa yang buat. Jahat tak? Jahatnya tu sifat sihir tadi. Dia mensekutukan Allah. Dia gunakan kekuatan tu tadi untuk dia mengaku dia yang ini manusia yang munafik, yang jenis pura-pura ni kita takut lagi ni. Kalau kafir, tetap kafir kita tahu kan. Kalau di Islam, Muslim tetap kita tahu. Tapi kalau munafik ni, pandai dia berlakon. Ni saya cakap tadi. Lebih jahat lagi, tempat dia neraka jahanam. Munafik yang pura-pura ni. Itu tak tahu punya dia berobat, baguslah dia bila sakit. Aku pergi tempat lain tak boleh baik. Ya, pergi kat dia baik. Alhamdulillah lah dia punya doa mustajab. Kita pun cakap doa tu mustajab kan. Padahal dia tahu diri dia, Allah tahu, orang-orang apa yang menyaksikan dalam tu tahu. Ya. Dia yang kenakan sakit orang tu, dia balik yang sembuhkan. Ya. Jadi kita nampak macam baguslah orang ni. Tapi diri dia dan Allah dan orang-orang yang Allah bukakan, dia tahu siapa dia sebenar. Kalau kita bagi tahu umum, orang tak percaya. Mana boleh engkau ni iri hati dengan dia, engkau pun tak boleh ubatkan aku. Dia dah boleh ubatkan aku, alhamdulillah lah. Padahal kita dah cakap, dia yang sakitkan kau. Dia kenakan kau dalam air, dimasukkan kuman, kau minum, kuman tu tak ada siapa tahu nak hilangkan. Dan kau pun tak tahu sakit apa kau kena. Kejap-kejap muntah darah, kejap-kejap kan kau tak boleh kontrol diri kau. Dia tahu benda-benda yang kotor dalam tu, dalam dia sihir kau tu tadi. Kau dah terlena, terbelok, kau dah tak sedar diri kau sebenar tak ada. Tapi kau kata, aku betul lah, kau kata. Tapi orang yang tu tahu. Dia tahu kau nanti akan jumpa kat dia juga, tak ada obat. Aku juga. Nampak dia suruh akidah lari kan. Tu. Apa? Ini yang berlaku saya nak cerita ni tadi. Yang dulu-dulu zaman dulu nenek moyang kita tu sihir yang macam tu kita nampak kecil. Kan? Seorang perseorangan dalam kampung ada 2-3 orang, ni tak ramai macam tu kan. Tu. Jadi ini yang berlaku sekarang ni, dia Yahudi ni dia kaji sihir ni tadi kan. Macam mana nak dajal, nak menipu. Sihir campur tipu macam tadi lah. Kita sakitkan orang tu, nanti dia cari mana tempat dia tak jumpa obat. Obat tu kita juga yang keluarkan. Faham tak? Saya nak maknanya dan tu ni saya tak nak attack mana-mana. Faham lah sekarang ni dia dah, dulu hanya seseorang, kampung tu 2-3 orang ada macam tu, kita tak boleh dekat dengan dia. Tapi sekarang ni dah keliling kita. Maknanya orang-orang atasan, orang-orang semua dah kena sihir. Dah kena belitan iblis, belitan dajjal. Dah kena belitan, lepas tu kita cari mana-mana tak ubat, tak boleh nak ubat. Kecuali kita kembali kepada dajjal tu balik. Dia yang jumpa balik Ya'juj Ma'juj ataupun dajjal tu sendiri, dia akan boleh. Sebab saya cakap tadi, dia sendiri yang faham tak? Mana kamu akan buka banyak. Saya cakap sikit ni, mudah-mudahan kamu akan buka. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang ni. Dah sampai ke muncak dia adalah semua manusia dah boleh buat sihir macam ni. Tengok kategori dia. Lagi atas lagi kuat sihir dia. Mana sihir tu tadi, dia dah, maknanya kita kata mana ada sihir sekarang. Tapi sihir tu berbentuk yang lagi halus. Dia nak masuk dalam diri kita semua. Kita tak sedar kita sihir. Kita tak sedar. Tapi bila kita belajar kenal diri, kenal Allah, baru kita faham. Ya Allah, selama ni hari aku dah disihir. Duduk dalam akuarium Yahudi. Yahudi dia menyembah pada iblis. Menyembah kepada Dajjal, di guru dia. Jadi aku dah bersyarikat, aku dah berkongsi, dah minta pendapat dia. Baru aku sedar rupanya. Aku dah bawa banyak rakyat aku ke arah ini. Ini yang berlaku. Itu kalau yang sedar. Kalau yang tak sedar,
Dia terus ambil keuntungan daripada situ. Oh, makan minum dia berpuluh tahun sampai tu apa tu kurunan tak habis. Maka dia tamak lagi makan lagi. Makan lagi macam mana? Kita dah semua dah tak ada punca rezeki dah. Dia ada lagi. Punca rezeki dia macam mana? Menipu. Itu saya kata tadi digunakan tu tadi. Mula gini kena bayar gini sekian. Mula-mula free lah katakan. Tapi sebenarnya kerajaan juga bayar contohnya kan. Tapi bukan bumi sini lah, kita cerita tempat lain. Kita tengok susunan tu. Terjadi tak? Ni bukan bumi sini saya cerita, bumi lain. Sekarang ni kita perhatikan. Buka mata hati kita melihat dengan penglihatan Allah. Betapa ngeri tak hidup kita ni. Benda tu dah berlegar di dalam diri-diri orang Islam. Bukan Islam jangan sebutlah. Dah tentu punya lah. Ni yang bukan yang Islam sendiri, yang kuat sendiri pun dia dah terkena sihir Yahudi. Dah terkena dah tadi apa ni, anak-anak murid Dajjal, anak-anak murid Iblis. Baru anak-anak murid dia kita dah terkena dah. Lintang pukang jadilah. Yang syurga nampak neraka, yang neraka nampak syurga. Tak tentu arah kita dah. Allah tu kat mana lah langsung kita tak utamakan dah. Kita tu pasal saya cakap tadi, kalau kita cakap macam ni nanti orang lebih marah. Tapi sikit-sikit kita cerita. Kita lebih kena cerita kau keluar daripada akuarium Yahudi. Keluar daripada hawa nafsu kau. Keluar daripada kedirian kau sendiri. Duduk dengan siapa yang menjadikan diri kau. Engkau tak pernah ada diri. Yang ada diri hanya Esa dia aja. Engkau yang mengaku. Bila kau mengaku kau buat macam-macam. Sampai keluar jadi sihir, jadi macam Dajjal. Semua engkau lah sebenarnya. Bukan orang lain. Iblis engkau, Dajjal engkau, Ya'juj Ma'juj engkau. Orang Nasrani, orang Majusi, orang apa yang bukan Islam engkau lah. Engkau lah. Sebab engkau masih lagi tak kenal siapa diri engkau yang sebenar. Maka engkau tak kenal diri engkau yang sebenar, nanti engkau akan buat suka hati hidup engkau. Kau rasa hidup engkau apa kau nak buat boleh. Kau rasa engkau. Padahal itu semua Allah juga yang kontrol. La tataharaku zaratan. Tak ada bergerak apa pun pada diri mana-mana pun, binatang, semut sekalipun, semua atas izin Allah yang bergerakkan. Jadi itu yang kita nak kena faham. Benda dah berlaku lama. Jangan kita nak nunggu-nunggu bila Imam Mahdi nak datang kita akan lawan dia. Sekarang pun kau tak lawan. Kau tak faham Mahdi yang mana satu. Tu Mahdi yang datang yang besar tu belum lagi. Tak lama lagi. Tapi ni Mahdi yang kat dalam diri kau ni selalu dia bagi tahu petunjuk, selalu suruh ikut. Ke mana kau sekarang ni? Kau nak tunggu yang betul-betul original datang nanti, tak lama lagi baru kau nanti dia pancung kau. Sebab masih dia belum sampai lagi, kau tak mempersiapkan akidah kau kepada Allah, mengesakan Allah. Kerana dia sentiasa dapat hidayah mengesakan Allah. Siapa tak mengesakan Allah dipancung. Jangan terperanjat pula nanti kau ingat macam nak mengaku Imam Mahdi turun aku nak ikut. Macam senang dia cakap. Bukanlah saya cakap nak takut-takut kan susah. Tapi kita kena tengok dalam diri kita. Kita faham tak diri kita? Kita mengaji tak? Kenal diri, kenal Allah. Nafsu kita sendiri itu tadi pun, itu peperangan yang lebih besar daripada perang Badar pun kita masih lagi. Kita ikut nafsu diri kita. Aku nak ni, nak tu, nak ni, semuanya aku. Kita tak nampak Allah yang berkehendak terlebih dahulu. Berkehendak Allah tu, maka engkau berkehendak pada sesuatu. Nanti nak makan durian, kehendak Allah sampai dia bagikan rasa dulu, tanpa huruf, tanpa perkataan. Bahasa tu bahasa teringin nak makan. Itu bau. Siapa yang bagi rasa teringin nak makan, kan? Dia nak beli tu, nak beli ni. Sebenarnya dia spontan, cepat sangat kita mengaku keakuan diri kita. Bahaya tu tadi. Maka kita duduk terus keakuan kita, itu yang jadi nanti datang Allah Ta'ala punya paksaan. Sakaratul maut tu sampai. Tu jam wa na'udzubillah min zalik. Tu. Jadi inilah kita proses balik kehidupan kita. Berhati-hatilah, jangan kita ingat ahli sihir itu tidak ada lagi. Kadang-kadang dia berlegar dalam diri kita. Sebab jangan pandang mana iblis tu tadi, yang pandang Ya'juj Ma'juj. Kita pandang sifat tu ada tak dalam diri kita.
Sebab bila ada sifat dalam diri kita, maka kita masih lagi ada saki-baki Fir'aun, Namrud, Iblis ada dalam diri kita lagi. Benda tu tak disingkirkan habis. Maka cari jalan mengenal diri, mengenal Allah. Itu aja jalan untuk kita nampak benda tu kita nak lawan sekarang ni. Sekarang ni kita tak dibukakan nak lawan siapa. Kita tak bukakan. Padahal kita tiap-tiap hari dalam keadaan berwaspada, keadaan ingat sentiasa dengan Allah. Sebab kita ni mudah terlupa. Mudah kadang-kadang berhayal, suka angan-angan yang mengatakan diri kita ada lagi. Padahal tu dari segi Rasulullah kata, kalau kita masih ingat angan-angan lagi benda-benda lepas, maka kita belum lagi sampai kepada musyahadah dengan Allah. Dia kalau dah musyahadah dengan Allah, dia tak maulah berita-berita dulu ke malam tadi pun dia tak mau ingat. Dia mohon dengan. Sebab ganggu nanti otak dia tak boleh simpan dua. Allah dengan benda-benda kebendaan. Tak boleh. Jadi salah satu kena, kalau kita buang tadi Allah, habislah kita. Tapi kalau kita buang yang tercela tadi, yang bermain tadi, selamatlah kita. Itu kedudukan maknanya yang kita perlu jaga. Iaitu rahsia keimanan tu adalah bagaimana cara kita maknanya meleburkan supaya nanti datang kekuasaan Allah sendiri yang lebur. Tapi sekarang kita tak bersedia untuk mati. Sedangkan Rasulullah kata banyak-banyak ingat mati dan berdoa lah supaya kita mati dalam husnul khatimah. Jadi kena praktis pasal macam mana nak husnul khatimah, sentiasa melakukan amalan soleh. Makna amalan soleh itu maknanya amalan yang betul-betul tidak mensekutukan Allah. Kita berpuasa bulan Zulhijjah, bulan haji ni, berapa hari yang terbaik tu kita, semuanya kita tak bersandar kepada upah. Ya, kekasih dengan kekasih nak upah lagi tak? Tapi bila kita tak kenal, maka tak cinta, orang tua dulu kata. Biar dah cinta, dia tak peduli dah. Dia nak kan, tak ada lain, la ilaha il, dia nak tu. Itu cinta sejati yang Allah bagikan pada seorang. Jadi dia pisahkan dunia ni sementara. Kedudukan, pangkat dan tu. Ibrahim bin Adham, dia tinggalkan istana dia bila dia dapat petunjuk Allah. Dia kata lebih best dengan Allah Ta'ala daripada aku memiliki istana yang macam-macam ada kan. Itulah tadi Rasulullah ajarkan ni lah, mubasyiran, berita gembira. Asalnaka ila mubasyir. Aku ni utus tidak lain untuk kepada ke arah berita gembira. Rasakan nikmat betul-betul dengan Allah. Bila kita dah ketiadaan diri kita, ya Allah, bahagia gitu. Yang kita tahu, yang kita nak dia je sampai hilang kedirian kita. Cinta kita buat demi cinta, menunggu-nunggu time waktu fardu-fardu yang disuruh Allah. Seolah-olah dia baru bertemu dengan Allah dalam solat tu kan, hingga terbawa inna solat tanha anil fahsya'i wal, hingga kan dia terbawa pesan daripada sujud dia, solat dia bagus, kesan dia terbagus tadi, terbawa-bawa di luar, dapat mencegah perbuatan keji, dan dia tak ada rasa keluar pun, dia tak ada rasa kedirian dia. Dia nak selalu dengan Allah dia. Dia manajemen, dia uruskan betul-betul diri, dalam diri penting ni sekali. Ini dalam jangan terlepas oleh sesaat. Pasal dia dah dapat cinta pada Allah. Itu akan menghalangi cinta kita. Iaitu bila ada sesuatu yang kita hajatkan selain pada Allah. Itu cinta Allah Ta'ala kena provision, kena maknanya betul-betul. Tak boleh kita nak kejap cinta, kejap tak. Tak boleh. Kita kena juga ujian baik buruk dalam kita lakukan cinta tu pada Allah. Itu pemberian Allah. Tak apa. Jatuh bangun tu biasa. Yang penting kita tetap jatuh pun dengan dia, tak jatuh pun dengan dia. Kita tak duduk antara kedua tu. Kita duduk di tengah-tengah. Iaitu tengah-tengah tu maknanya tak ada batasan kita dengan Allah. Sentiasa kita dah faham dah, dibagi faham oleh Allah, hingga kita tidak was-was lagi. Cuba olahkan jadi itu saya nak bagi tahu, perhatikan betul-betul apa yang dimaksudkan tadi ahli sihir, Dajjal, Ya'juj Ma'juj.
Iblis yang ketua dia kan. Semua ada dalam diri kita. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak tahu songkok tinggi yang memasakkan kita, bagi kita makan tu siapa. Kita beli makanan kat luar-luar tu, kita pastikan dia orang tu macam mana ciri-ciri dia, boleh kita beli. Dan orang tak utama dah. Sebab dah masuk franchise apa ni, maknanya Amerika ke Jepun ke, makanan-makanan yang segera. Itu agenda orang-orang Yahudi untuk menakluki dunia. Bukan dunia sini lah, dunia tempat lain. Sebab nanti kalau kita cakap macam ni kan, saya tak takut, tak kisah. Tapi bila kita cakap macam ni, takut nanti kita tak boleh nak cakap lagi. Sebab terlalu sensitif. Orang dah kena zombie, dah kena rasuk. Kita boleh ke? Kau ingat Allah? Tak boleh. Pulihkan dulu dia, cari jalan macam mana supaya dia tidak melakukan perkara tu lagi. Bila dia bersungguh-sungguh, Allah akan bagi terus dari jalan tu tadi. Jalan taubat tu tadi. Untunglah. Kita buat amalan baik ni belum tentu lagi. Solat, puasa, zakat, korban apa kita. Belum tentu lagi. Allah Ta'ala kata, istajib lakum. Dia akan makbulkan doa. Ya, maksud saya bukan Allah tak makbulkan. Kadang-kadang Allah nak bagi kat dunia yang pun kau minta. Tujuannya supaya kau terpelihara daripada wujudkan dunia ni tadi. Ada kala ni dia bagi tu tadi supaya kau bertambah jauh. Jadi macam mana kau nak nilai? Kau kena sangka baik dengan Allah. Oh, aku banyak silap ya Allah, maka tu Allah bagi ujian ni ya Allah. Itu betul lah tu. Tapi kan, ya Allah aku ada silap juga, tapi aku semua sikit-sikit je. Selamatlah. Maknanya kan, dekat hidup kat dunia betul-betul rasakan Allah SWT. Cuma sikit dia sedut tu. Ya, dia faham. Jadi ini kehidupan kita ni. Jadi macam mana kita nak olah kan? Takut. Saya ni jadi takut, ngeri tengok manusia ni makin lama makin banyak zombie. Jadi kena rasuk lah. Dulu saya ada cakap gitu. Mana manusia. Saya tak cakap tadi vaksin NJ tu tadi tak betul. Tapi tuan-tuan yang dalam YouTube ni fikir sendirilah. Itu tu daripada mana obat tu. Cuba terperinci ceritakan apa yang ada dalam kandungan. Tak termakan gitu, tak nak. Tapi yang salah kita ni, tak betul pun ikut. Orang ramai buat lagi kita nak ikut. Bukan saya maknanya tak bagi je. Nak vaksin boleh. Tapi kita kena tahu untuk naturalkan dia. Sebab ni agenda daripada tentera-tentera Dajjal. Dia nakkan semua kita ni tadi ikut cakap dia. Jadi dia suruh anak murid dia buat kerja dulu. Sebelum dia turun nanti dia dah mudah, dia dah ulama-ulama mudah yang macam kacang dia nak seleweng, dia nak fitnah kan. Dia laga-laga kan. Dia tahu kelemahan-kelemahan orang tu. Dajjal dia bagi ilmu gitu. Jadi kita ni selalu dengan Allah, insya-Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu. Itu kita yang lagi tetap dengan matikan diri kau je. Dia tadi. Lalu datang rumah kita, Dajjal yang kuncu-kuncu dia pergi tempat lain. Ataupun adalah kita pindah kampung lain kan, kalau kita tak jadi pergilah. Dia bila kita betul-betul dengan Allah. Mohon pada Allah. Pasal benda ni dah terlalu hampir sangat. Saya dah kadang-kadang tiap malam saya sedih lah. Sedih ni bukan apa. Kita alhamdulillah, bukan nak sombong. Kita masih lagi dalam keadaan alhamdulillah. Ingat aja Allah. Takut nak lupa. Tapi jenis manusia yang kita nak pergi jumpa ni supaya dia ke situ, susah. Susahnya sebab apa? Dia rasa kehidupan yang batil yang dilakukan tu, itu kehidupan syurga, kehidupan yang bahagia. Itu kan sihir Dajjal kan gitu. Dia boleh nampakkan kehidupan kau tadi yang tak elok batil tadi jadi hak. Aku selesa lah. Hingga kan orang nampak Dajjal ni, dia kata, Dajjal ni bagus lah. Orang akan kata gitu. Apa Dajjal kata kan, semua dia ikut. Sebab apa? Kuncu-kuncu dia dah main peranan dah. Manusia-manusia kuncu-kuncu dia, contoh orang apa? Orang apa? Yahudi dan Nasrani dalam Quran. Dia tak akan senang. Dalam hati dia tak akan senang. Itu jalan yang pertama, dia tutup masjid.
Banyak lagi jalan-jalan yang penting-penting ni supaya dia dapat takluk. Tu serah. Maknanya santau tu tak berupa lagi berbentuk kita kena minum. Santau tu dah berbentuk dah orang-orang atasan semua dah kena kita terpaksa lah. Orang-orang agama yang kata ahli kitab, yang kata faham ni kan tadi, dia yang kata kita kena injek lah untuk keselamatan. Kan? Jadi kita tak boleh nak salahkan mereka. Sama cuma kita cerita lah, inilah kedudukan sebenar. Tu. Banyak orang kalau saya cerita macam ni, dia tentu dia kata, saya tak betul, dia akan suruh saya simpan saya, sorok saya, bunuh saya ke. Mereka akan, sebab mereka tak takut ulama dah sekarang ni. Tentera-tentera Dajjal ni Yahudi, dia dah tak takut ulama dah, sebab dia semua dah dalam poket dia dah. Dia tak boleh. Tu. Cuma ada satu dua kat Indonesia mereka masih takut lagi. Kan? Tu pun dia nak attack juga. Kena juga. Tapi Allah tumbuhkan yang lain, ada pengikut-pengikut dia yang Allah tetap jaga petunjuk tu tadi kan dalam diri orang. Di Malaysia lain cara dia. Tu pemimpin-pemimpin kita ni buat kepala sendiri, nak cari keuntungan dia kata. Kita untangan sedap lah ni, si Yahudi ni datang, memang aku nak bagi kau untung. Kau beli sekian-sekian, kau boleh jual sekian-sekian. Pasal kita je, kita dah jumpa sahabat kita, jangan jual jenis lain, kita lock terus. Ni Yahudi punya maknanya tentera Dajjal punya penipuan. Saya cakap tadi sihir kan. Kalau orang dulu dia gunakan perseorangan, tak ramai dalam kampung tu, mungkin 2-3 orang. Tapi ni sekarang 90% dah jadi zombie dah kan. Dah ikut dia punya tu. Macam mana? Kita ni akan salahkan bila kita tak ikut cara yang 80%, 90% tadi. Kita hanya 5% yang betul-betul. Itu pun tak apa-apa nak mantap lah 5% tu. Tapi kalau 5% ni tak betul-betul kuat nak satukan, tu. Apa kita punya pemimpin kita, apa yang mereka buat untuk selamatkan manusia? Bukan pemimpin dunia ni lah. Saya cerita pemimpin dunia, bukan dunia sini, tempat lain. Kita cakap dengan pemimpin-pemimpin yang maknanya dunia yang satu lagi ni, bukan dunia sini, dunia satu lagi. Kita tanya dengan pemimpin tu, apa yang kau betul-betul, wahai pemimpin, wahai ketua ulama, yang kau beri sayang kepada manusia, yang kau telah berbuat? Tu. Bukan kita ni nakkan wang ringgit tu. Cukup engkau tak berbuat keburukan pun dah cukup bah. Sekarang ni engkau dah, maknanya wahai penduduk bumi yang tempat lain saya cakap ni, engkau dah merosakkan rakyat manusia di bumi engkau, bukan bumi sini, bumi engkau. Tapi engkau melindungi diri engkau seolah-olah kau gunakan sihir. Memang bukan seolah-olah, kau gunakan sihir dah tu. Engkau kenakan orang penduduk yang bumi sana tu, masyarakat sana, manusia, kemudian kau kata obat dia dengan kau. Macam saya cerita tadi kan. Tapi ingat, bukan bumi sini saya cerita. Jangan. Saya cerita bumi lain. Bumi sini tak ada buat macam tu. Jadi dia tu tadi, dah gitu pemimpin yang bumi lain tu tadi dah buat dia punya masyarakat dia semua kebingungan. Sebab yang kebingungan tu dia juga buat. Dan dia susun rancangan kebingungan ni akan hilang dengan cara, aku juga yang boleh bagi penawar dia. Jahat tak? Tapi manusia yang tu tadi kena, dia ni baik, dia ni baik, dia ni baik, dia bagi kita obat. Padahal kalau kau tahu sebenarnya siapa yang bagi kau sakit, engkau ini berlaku dah. Banyak orang terkena. Bukan kat bumi ni, bumi lain. Saya nak cerita tadi. Menangis Rasulullah, menangis. Sebab umat dia tu tadi diperbodoh-bodohkan. Dibuat macam meja makan umat aku. Tak sanggup aku ni. Rasulullah menangis tengok umat dia. Tu. Tertipu. Mengapa boleh tertipu ni? Sebab apa?
Sebab engkau sendiri pun menyetujui bersyarikat, berkompromi, maknanya kamu mesyuarat dengan orang yang bukan Islam. Pada banyak orang Islam lagi bagi obat banyak pada engkau yang lebih hebat, obat yang jelas, bersih, suci. Tapi engkau sanggup, ni kat bumi lain, kau sanggup tolak tu semua demi untuk kepentingan hawa nafsu kau, kerana kau dah berjanji dengan dia. Kau dah termakan perjanjian haram nama dia. Perjanjian palsu, perjanjian yang nak menghancurkan masyarakat manusia. Ni bukan bumi sini, saya cerita bumi lain. Jangan saya maksudkan bumi sini, saya tak masukkan bumi sini. Ni bumi tempat lain. Ada bumi, banyak lagi tempat lain. Bukan di sini aja bumi, banyak bumi, planet-planet lain. Jadi saya cerita yang planet bumi lain, bukan bumi sini. Mereka tu terlebih dahulu dah buat. Jangan sampai bumi ni pun buat juga. Jadi ini saya cerita bumi yang sana tu tadi, yang planet lain, bukan bumi sini. Yang Adam yang lain, bukan Adam yang ni. Baka dia. Tu Allah dah bagi tahu dah. Benda tu dah ada. Dah melakukan terlebih dahulu. Jangan sampai bumi sini buat. Sebab dia ni akan, bumi yang sana tu buat dulu, nanti barulah sampai ke sini. Sini belum sampai lagi, tapi bersedialah. Sebab bumi yang sana tu dah ditunjukkan penghabisan dia. Begitu jadi dia. Dia tunjukkan yang batin tu tadi. Selepas ni nanti bumi yang sini akan menanggung ni tadi. Inilah dia. Yang kita sekarang takut kalau diperlihatkan yang bumi yang tu tadi. Nanti dia akan datang, akan terjadi di sini. 1000 tahun lagi pun kita tak tahu. Tapi bumi yang sana saya cerita tu dah jadi. Dah jadi huru-hara, dah jadi dah. Lebih mempercayai kebatilan tadi kan. Benda ni. Allah dah memang tetap akan qadar dia kan. Memang dia. Jadi dia tunjukkan dulu tempat lain dulu. Nanti tempat lain tu kita dah tunjuk di alam tu, pasti akan di tempat sini pula kan. Jadi berhati-hati maknanya. Zaman dia tu, dia orang tu zaman yang fitnah yang sangat besar. Sihir tu memang dia punya sihir lagi halus. Yang kata sihir tak ada di sana, dah moden ke sana bumi sana, tetap ada lagi hebat lagi dia gunakan tadi 24 jam. Dia memikirkan macam mana aku nak kontrol manusia dekat bumi aku ni. Jadi dia dah berjaya kontrol kat bumi dia tu manusia-manusia. Dah habis skrip tu nanti baru dia download ke bumi-bumi lain. Banyak bumi lain ya. Jadi perhatikan perkataan saya ni supaya bukan nak menakut-nakutkan, supaya kita macam mana pun mati kita dengan Allah. Itu akan berlaku, ada hak, ada batil. Jadi jangan duduk kat hak, jangan duduk kat batil. Bukanlah saya tak bagi buat hak, bukan maknanya. Bukan saya cakap suruh duduk kat batil, bukan. Makna saya itu tadi, antara kedua tu siapa yang mentajalikan. Kalau orang tu bumi sana yang saya cakap tadi, sihir dia hebat dia apanya, kan? Habis manusia semua dah dikontrol tadi. Siapa yang bagi kuasa kat dia? Allah. Jadi kita kena duduk di situ. Pasti Allah akan ulang-ulangkan. Sekejap yang hak menang, kejap yang batil naik. Ya? Kejap Islam menang perang, kejap kalah. Jadi Allah jadikan gitu, itu jangan kita jadikan ukuran. Maksud saya jangan jadikan ukuran. Ukuran kita adalah dengan siapa sekarang ni kita. Itu ukuran yang paling penting. Tapi kalau kita tak duduk dengan Allah tadi, tak leburkan diri kita, tak berada di sisi Allah, kita tak akan nampak itu semua daripada Allah. Yang batil pun kekuasaan Allah, yang hak pun kekuasaan Allah. Tapi kalau kita tak dengan Allah tadi, tak kenal diri, tak kenal Allah, kita akan duduk antara kedua tu, betul? Kejap duduk hak, kejap duduk batil, betul? Dia main di situ. Tak selamat. Masuk. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Alhamdulillah. Masuk. Duduk. Ada sikit lagi ya. Ya? Ada sikit lagi tak? Okey. Duduk betul. Terima kasih banyak. Terima kasih, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi kita minta maaf ya. Dalam YouTube ni makna saya tak mau menceritakan yang selindung-selindung. Maknanya Allah suruh bagi tahu wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah Taala surah Isra. Wa qul ja, apabila datang al haqq, kebenaran, wa zahaqal batil, yang batil pasti hancur. Innal batila, sesungguhnya batil tu juga daripada aku, kana zahuq, lenyap, yang ada hanya aku. Ni saya nak bagi tahu macam mana ayat ni nak kita gunakan. Jadi hak dengan batil tu tentu daripada al-haq. Jangan kita ada dua perbezaan. Memang dalam ayat tu kata hak tu kebenaran, batil tu benda yang sesat. Betul? Tapi kalau kita faham, kita duduk dengan Allah, sebenarnya Allah nak mengatakan hak dengan batil aku yang. Jadi kekuasaan yang ada pada hak yang batil di tangan siapa? Kita duduk di situ. So saya nak bagi tahu. Apa yang pegang, amalkan ayat tu nak kena faham. Bila dia bacakan tu tadi, makna kita dah dengan Allah. Batil kita, hak kita semua dah. Mana dia aja baru kita nampak. Kedua-dua tu lenyap. Balik yang batil, balik yang hak. Yang ada dirinya. Sebab diri dia menjadikan al-haq dan juga yang batil. Faham betul-betul ya? Di situlah pakaian Rasulullah SAW. Apabila orang baling batu kat dia, batil tak? Batil orang yang baling tu. Tapi dia nampak daripada, bukan dia rasa dia hak, dia betul tak? Dia dengan Allah. Dia tahu. Dia tak ada diri dah. Jadi yang lontar tu diri dia. Yang batil kan saya cakap tadi dari Allah juga. Jadi dia nampak Allah tu, dari Allah tu, bukan benda batil. Balik. Berdarah. Besok dia lalu situ juga lagi. Baling lagi. Dia nampak tetap juga. Dia tak nampak orang tu. Dia nampak siapa yang gerakkan orang tu. Hak, apa ni, diri tu tadi. Nak menceritakan tadi. Darah-darah lagi. Besok lalu lagi. Masuk 4 kali tak baling. Tak baling, dia tak kata dia tu baik. Kalau dia kata Rasulullah kata baik, padan muka engkau. Ni mesti sakit ni apa dia. Tengok Allah dah balas. Itu tak baik ni. Tapi Rasulullah kata apa? Kenapa dia tak baling ni? Apa silap aku ni? Apa silap aku? Dia tanya kepada orang kampung. Oh, dia sakit. Rasulullah Muhammad ni rumah dia di sana. Mana rumah dia? Oh, okey. Dia balik ambil makanan, minta dengan isteri dia, Aisyah ke isteri dia. Datang, ketuk pintu. Ini rumah. Siapa tu ketuk pintu? Aku Muhammad. Muhammad mana? Aku tak boleh bangun ni, aku sakit kuat ni, aku tak bangun. Kau tolak je lah pintu. Kau Muhammad yang mana satu? Muhammad yang biasa kau paling batu tu. Tolaklah pintu, aku tak larat, aku dah terbaring ni. Dia pun ambil kau duduk. Dia angkat. Dia suapkan makanan kat mulut. Ya. Menitik datang nur cahaya masuk kat diri orang tu tadi. Yang paling batu tu. Menitik air mata. Terus dia cakap. Engkau bawa ajaran apa Muhammad? Orang yang bagi aku makan, bagi aku minum, bagi aku sama gembira dengan dia. Aku sakit seorang pun tak datang. Engkau yang aku baling batu berdarah-darah. Dan aku punya khianat dengan kau sampai aku nak upah orang. Buat macam-macam dengan kau fitnah. Tapi bila aku sakit, engkau yang datang. Kau bawa ajaran apa? Aku nak ikut ajaran kau. Subhanallah. Meniti air mata Rasulullah. Itu kita nak. Bukan kita buat baik, kita rasa mengira kita ni benar. Tak. Kita banyak ilmu, kita beramal, orang kata kita benar. Jangan. Tu salah. Bukan saya cakap tak boleh buat benar. Tapi jangan merasa keadaan diri kau. Itu dia.
Kalau tak betul pun dia juga yang di luar yang buat semua. Jangan kau menghukum. Rasulullah tak menghukum kan? Rasulullah cari. Itu bukan dengan yang baik dan buruk tetap daripada Allah. Kalau Rasulullah tak nampak, Rasulullah nampak yang baik, ya, yang buruk Rasulullah nampak buruk, mana boleh? Boleh sabar ke situ? Takkan boleh sabar. Dan inilah kedudukan yang kita nak duduk, yang dikatakan tadi Rasulullah SAW, Allah Ta'ala bagi tahu, Muhammad, aku tu engkau tu aku. Muhammad, apa yang dalam kau tu rahsiaku. Engkau dah kenal. Kau dah kenal rahsiaku Muhammad. Maka katakan kepada umat kau. Apa dia? Ya Rasul, ya Allah, engkau tu kekasih aku. Aku cinta sebab kau dah kenal rahsia aku tadi. Itulah cinta rahsia bila kau kenal. Dan itulah keberuntungan yang amat besar. Lalu kau katakan kepada umat kau semua, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum. Katakan Muhammad, katakan, barang siapa ingin dicintai oleh Allah, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Awal, akhir, zahir, batin, syariat, tarikat, hakikat. Mari. Siapa yang ikut, akan aku cinta. Dia kenallah rahsia yang aku letak pada diri. Itu yang kita nak kenal. Muhammad yang di dalam diri kita. Muhammad tu juga. Tapi sama juga yang dalam diri kita tu ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah Ta'ala kata, telah datang kepada seorang rasul anfusikum, dalam diri. Itu kalau kau kenal itu, itulah geliga Allah. Mustika Muhammad, nurun ala nur, yang Allah Ta'ala sembunyikan. Al-insanu sirwahan. Manusia itu adalah rahsia aku, dan tak lain rahsia yang ada itu adalah aku. Tak ada lain, tak ada semua. Itu yang kita nak kenal rahsia itu. Beruntung lagi. Bila kita kenal, barulah kita asyhadu alla ilaha illallah. Tak ada aku, tak ada semua. Bahawa betul aku menyaksikan. Bila kita dah kenal rahsia kat dalam. Untunglah kita dapat bersyahadat dengan keyakinan. Kenal sebenarnya. Bukan sekadar sebut macam kat bumi lain tu. Sebut dia banyak tapi tak kenal. Tak mengimani. Tak faham. Apa itulah. Masihkah lagi, masihkah ada diri kita lagi, masih ada lagi yang kita nampak. Rasulullah tak nampak. Baik buruk ke apa pun sama je nampak Allah dahulu. Fa'ainama tuwallu fasamma. Itu nak dipraktis dalam kehidupan. Baru kita rasakan bahagia kehidupan kita. Faman kana yarju liqa arabi fal. Kita dapat berkehidupan dengan Allah. Sebab kehidupan kita ni adalah Allah yang menentukan, bukan kita yang mengarahkan Allah untuk macam mana. Allah yang tahu, menentukan. Bila kita tahu Allah yang menentukan, baik dan buruk sama je kita nampak. Sebab apa? Kita nak dengan dia. Kalau kita nak duduk baik buruk lagi, itu nafsu kita. Kita akan membezakan. Baik, baik. Aku tak nak buruk lah. Mana boleh. Allah yang tahu. Dia berjadikan baik dan buruk tu ada dia punya kebijaksanaan. Jadi yang kau ni buat macam ni, ada. Tidak sia-sia. Apa sebab? Sebab Allah tu bijaksana. Tak ada siapa boleh nak arah-arahkan dia. Kekuasaan dia buat sesuatu tu, kun fayakun tu, semuanya tepat dan tak perlukan siapa-siapa untuk memprotes. Dan tak siapa-siapa sebelum dia nak buat tu, cerdik pandai kumpul, boleh tak aku buat ni? Tak baik. Tak perlu, Allah tak perlu. Berjalan terus daripada segala skrip-skrip daripada Lauh Mahfuz dia dah bertulis, siap, komplit, cantik dah. Tinggal nak dilalui pada setiap detik-detik nak ke depan. Semua telah ditentukan oleh Allah. Sampai kepada masa siapa masuk syurga, siapa neraka, semua habis perhitungan, semua dah ada dah dalam skrip Allah Ta'ala. Jadi dalam 6 masa Allah Ta'ala, sitati ayam kan. Allah tu dia membuatkan semua ni tadi, kun fayakun, dia komplit sampai akhir zaman nanti, sampai pada masa semua dalam 6 masa. Betul? Sitati ayam. Maknanya 6 masa tu tadi. Sekarang ni masa pertama Nur Muhammad, masa kedua Adam, masa ketiga Nabi Muhammad SAW balik. Masa keempat Khalifah, masa kelima
ada tabi'in. Masa ke-6 nanti di padang mahsyar dan komplit. Kita dah kelima. Itu dia masukkan bersemayam. Maknanya dalam masa 6, apa bersemayam tu? Dia nak melengkapkan cerita-cerita diri dia tu 6 peringkat. Sitati bukan hari. Sitati ayam ni maknanya 6 peringkat, 6 susunan. Jadi alam Allah Ta'ala tu dia nak komplitkan untuk kita bagi tahu kat kita Nur Muhammad, daripada Nur Muhammad jadi yang lain-lain. Itu semua 2 peringkat, 3 peringkat sampai ke kita sekarang ni 5 peringkat. Maknanya peringkat kita dah nak dekat nak habis dah. 5 masuk 6 dah semua dah lenyap. Kiamat dan perhitungan masa ke-6 tu. Dah bagi kitab masing-masing dah masuk surga, mana neraka dah komplit.